Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, jom terus kita tengok apa yang ada dekat dalam kita punya kelas kali ini. Alright. So, macam saya cakap tadi pada awalnya adalah topik kita adalah berkenaan dengan MACD ataupun singkatan ataupun nama yang kita selalu panggil MACD lah. Alright. So, MACD ni apa dia? Right? Siapa yang pernah nampak MACD ni, boleh siapa bagi tahu dekat dalam ruangan chat, siapa yang pernah nampak indikator MACD ni ataupun siapa yang pernah gunakan MACD. Right? So MACD ni apa dia? MACD ni adalah garisan yang membezakan di antara fast EMA ataupun exponential moving average yang laju dan juga slow EMA, exponential moving average yang slow. Dia ada dua lah, basically dia ada dua EMA, right? Exponential moving average ada dua. Satu yang laju, satu lagi yang slow. Dan dia mewujudkan perbezaan. Garisan itu dia mewujudkan perbezaan dan itulah yang kita panggil dia sebagai MACD. Alright. MACD memberi isyarat kepada MACD. Isyarat MACD itu adalah EMA pada MACD line. Sekejap lagi kita akan tengok lebih lanjut lah bagaimana MACD itu, right? Dan histogram. Histogram ni yang bentuk, sekejap lagi kita akan tengok juga apa di histogram. Histogram itu adalah perbezaan di antara MACD line dan juga MACD signal line. Alright. So MACD line dan MACD signal line itu adalah dua benda yang kita akan lihat dan bagaimana histogram itu menunjukkan perbezaan di antara MACD line dan juga MACD signal line. Alright. So MACD ini adalah petunjuk indikator yang terbina daripada dua EMA iaitu fast EMA dan juga slow EMA. Alright. So itu secara teorinya apa dia itu MACD, right? Macam mana nak letak MACD ni? So anda boleh masuk ataupun ada beberapa cara, ada 3 cara sebenarnya untuk anda letakkan indikator ni ke dalam chart. Yang pertama anda boleh letak daripada insert, masukkan indicators, pergi oscillators dan kemudian pilih MACD. Ataupun pergi ke bahagian navigator, kejap lagi saya akan tunjuk macam mana 3 cara tu. Pergi bahagian navigator, pilih juga indicators, oscillators, MACD ataupun gunakan shortcut button yang ada dekat dalam MT4 kita. Alright. So ini adalah menggunakan navigator punya option. Alright. Sama je cara dia, pergi ke bahagian MACD. Dan kemudian ini adalah setting asas ataupun default setting yang ada untuk MACD. So ada orang yang akan menggunakan setting yang berbeza. Mungkin dia tukar fast EMA tu kepada nilai yang lain, slow EMA tu dia gunakan nilai yang lain dan kemudian signal MACD signal tu pun dia gunakan lain punya setting. Alright, apply itu pun kadang-kadang dia akan tukar. Alright. So itu bergantung kepada advanced setting yang mungkin anda akan belajar nanti di luar sana. Yang apa yang saya akan ajar pada malam ini hanyalah teori asas dan basic ataupun penggunaan asas bagaimana untuk kita trade menggunakan MACD. Alright. Apa dia MACD ataupun MT4 MACD? Histogram yang menunjukkan MACD line yang ataupun perbezaan di antara fast EMA dan slow EMA dan juga MACD, isyarat MACD adalah SMA kepada MACD line. Yang itu adalah MT4 MACD. Right. So apa beza MT4 MACD dan juga traditional MACD? So kalau anda lihat dekat situ, dia ada, kalau traditional MACD itu, dia ada perbezaan sedikit dari sudut dia punya line tu. Right. Traditional MACD tu dia ada dua line. Right. Dan kemudian pengiraan dia tu pun ada sedikit lain. Right. Tetapi kalau MT4 punya MACD tu, dia ada satu line sahaja dekat situ dan kemudian histogram dia tu pun lain, berbeza bacaan dia. So jangan risau, dia tak ada apa-apa pun yang sangat penting pun. Dia hanyalah indikator yang kita akan pilih dekat dalam kita punya MT4 dan kemudian kita pasangkan je. Right, itu tak berapa penting. Right. Ini adalah MACD histogram. Fast EMA dan slow EMA. Right. So kalau kita tengok dekat situ, ada beberapa benda yang kita cerita tadi kan. Kita ada fast EMA dan slow EMA. Yang fast EMA itu akan menghasilkan MACD histogram. Histogram tu apa? Tu yang macam candlestick juga tu. Yang candlestick warna kelabu tu.
yang itu adalah MACD histogram, right? Yang terhasil daripada fast EMA dan juga slow EMA. Dia perbezaan, right? Kemudian kita ada apa? Signal line. Right? Signal line itu adalah daripada SMA ataupun simple moving average. Right? Kalau kita pergi balik dekat kita punya setting tu, tengok MACD SMA itu adalah signal line sebenarnya. Right? So setting. Kalau kita pergi kat sini, yang itu adalah 9 period. 9 period tu adalah berapa batang candle yang dia kira menggunakan SMA. Right? Kalau kita buka pada 1 hour punya chart, line itu adalah simple moving average bagi 9 jam yang ke belakang. Right? Yang itu dimaksudkan dengan simple moving average. Right? So kita ambil 9 period of simple moving average yang akan membentuk signal line yang warna merah tu. Right? Untuk MACD histogram pula yang macam candlestick tu, itu adalah fast EMA dan slow EMA. Right? So kalau kita pilih setting yang berbeza, dia akan menghasilkan berbeza, bentuk yang berbeza lah. Alright. Dan kemudian kita ada zero line. So benda-benda ni sangat asas yang penting yang korang kena faham dalam kata menggunakan MACD. Right. Dan ini adalah asas bagaimana untuk kita nanti kemudian belajar macam mana nak baca MACD. Alright. Bagaimana nak nak menggunakan MACD? Right. Dia ada dua benda yang sangat popular, sangat famous. Yang pertama adalah histogram dan juga zero line crossover. Kejap lagi kita akan tengok apa benda dimaksudkan dengan histogram dan zero line crossover tu. Kemudian kita ada histogram dan signal line crossover. Kita ada tiga benda tadi, kita ingat tak? Kita ada histogram, kita ada zero line dan juga kita ada signal line. So histogram tu kita tahulah yang candlestick warna kelabu tu yang ada pada bukit-bukit tu. Right? Zero line tu apa? Zero line tu saya akan tunjuk kat mana zero line. Signal line tu yang warna merah tadi tu. Alright? So persilangan di antara signal line dan histogram itu boleh dijadikan teknik untuk kita masuk market. Sama ada untuk buy ataupun untuk sell. Dan kemudian histogram itu dia lepas zero line. So itu pun akan menjadikan ataupun boleh dijadikan sebagai salah satu teknik untuk kita trade. Dan kemudian yang ketiga adalah divergence. Divergence ni saya lebih gemar panggil dia sebagai satu lagi level yang advanced kepada MACD lah. Alright. Susah nak jumpa, tapi kalau jumpa divergence ni dia adalah peratusan orang kata ketepatan dia tu lebih tinggi. Alright. So kita akan tengok satu-satu nanti. MACD histogram dan zero line crossover. Okay, zero line tu apa? Zero line tu adalah zero ni, kawasan kosong dekat sini kawasan kosong dekat sini, right? Yang membezakan di antara puncak di atas dan juga puncak di bawah, bukan puncak, lembah dekat bawah, right? Peak and valley yang membezakan bukit yang dekat atas dan bukit yang di bawah. Di tengah-tengah itu kita panggil dia zero line. Right, zero line. So, apabila MACD histogram berada di atas zero line, bila yang bukit-bukit tu berada di atas zero line, itu menunjukkan keadaan di mana uptrend sedang berlaku. Right? So, anda boleh gariskan trend line juga dekat situ untuk tengok bagaimana keadaan trend line itu sedang dibina. Structure uptrend itu sedang terbina. Right? So itu boleh kita nampak. Tetapi ada juga pada time frame yang tertentu dia tak menunjukkan keadaan yang sama. Right? Sebab ini adalah hanya indikator, jadi dia bukanlah bersifat 100% sempurna. Right? So tapi secara teorinya apabila MACD histogram itu berada di atas zero line, itu menunjukkan pasaran sedang berada dalam keadaan uptrend. Right. Begitu juga sebaliknya apabila histogram tu duduk dekat bawah zero line, itu menunjukkan keadaan pasaran sedang berada di dalam keadaan downtrend. Right? Dia terbalik dengan yang tadi itu. Kalau bukit-bukit tu ataupun kita punya candlestick histogram tu berada di atas, itu adalah uptrend. Tetapi kalau ada dekat belah bawah, ianya adalah downtrend. So, apa yang kita buat adalah bila dia cross sahaja, kalau kita tengok daripada atas ni, bila dia cross sahaja ke bawah,
Kalau kita tarik trend line tu dekat sini dan kemudian bila trend line tu break dan apabila histogram kita tu duduk dekat bawah zero line, itu menunjukkan, itu sekaligus menunjukkan uptrend itu sudah pun berjaya dipecahkan atau berakhir. Alright, ini antara salah satu bagaimana saya selalu gunakan kombinasi di antara trend line dan juga histogram and zero line crossover. Alright. Bila kita tengok dekat sini kalau kita tengok dekat sini dah ada dah petanda di mana zero line itu berjaya di cross ataupun dilintasi. Right? Bila dia berjaya je lintas zero line tu dan bila kita tengok candlestick pun dia dah cross kita punya uptrend line, maka itu adalah keadaan berkemungkinan berlakunya perubahan arah pasaran daripada uptrend kepada downtrend. Alright. Itu bagaimana kita boleh gunakan zero line crossover lah. Alright, sama juga dengan downtrend ni, bila kita tengok ada berlaku pembalikan ataupun keluar histogram tu di atas zero line, bermaksud downtrend itu sudah tidak valid lagi. Right? Dan bila kita gariskan trend line tu, ada candlestick yang berjaya break daripada downtrend line kita tu, maka itu menunjukkan harga pasaran mungkin akan berubah arah daripada downtrend kepada uptrend. Right? Itu bagaimana untuk kita gunakan zero line crossover. Kejap lagi kita akan tengoklah beberapa contoh. InsyaAllah. Kemudian apa dia? Yang kedua, MACD histogram. Histogram juga, tapi kali ini dia signal line crossover. Tadi kita guna zero line, maksudnya line yang tengah-tengah tu. Tapi kali ini kita cari persilangan di antara histogram dan juga signal line. Signal line yang merah tu. Alright? So macam mana kita nak gunakan signal line crossover? Signal line crossover adalah bila dia cross patah balik, dia cross patah balik, dia dah keluar daripada line, kalau kita tengok di sini dia keluar, lepas tu dia patah balik masuk. Dan itu akan menunjukkan bahawa keadaan dalam uptrend. So apabila histogram itu berada di atas signal line, bila dia keluar je, contoh macam ni bila dia keluar je daripada bawah ni, kemudian dia patah balik masuk dalam dan dia duduk dekat atas, itu menunjukkan keadaan di mana uptrend sudah mula berlaku. Right? Sama juga dekat belah sini, dia dah keluar daripada atas ni, tiba-tiba dia patah balik, dia duduk bawah line. So itu menunjukkan bahawa downtrend pula sudah menguasai pasaran. Alright. So selalunya orang menggunakan teknik ini di time frame yang lebih kecil. Alright, di lebih time frame lebih kecil. Mungkin di 30 minit, 15 minit, 5 minit, right, untuk scalping. Right. So jarang ada orang gunakan line crossover ini untuk tengok keadaan pasaran dalam tempoh yang lebih panjang. Bukan tak ada, tapi jarang. Dan kebanyakan mereka menggunakan setting yang berlainan kalau untuk yang time frame H1, H4, daily, weekly dan sebagainya. Alright. Sama juga macam saya cakap tadi, apabila histogram tu duduk dekat bawah line, itu menunjukkan downtrend. Alright. So sangat simple, apabila histogram tu bersilang dengan garis tu, dia duduk bawah, downtrend. Dia duduk atas, uptrend. So waktu tu kita dah boleh start orang kata buy ataupun sell lah. Dalam keadaan ni sell lah. Bila dia duduk dekat bawah line tu, kita masuk sell. Alright. Jadi kita akan tengok pula. Jadi kita akan tengok macam mana contoh. Alright. Dalam untuk signal line crossover ni, untuk tips extra tips, saya selalu menggunakan support dan resistance sebagai rujukan. Right? Apabila ada untuk contoh untuk downtrend kalau ada mana-mana support yang berjaya dipecahkan dan kemudian histogram itu duduk pula dekat bawah kita punya signal line, MACD signal line. Jadi itu menunjukkan bahawa saya dah boleh instant sell dah pada ketika itu. Right? So itu ada antara beberapa tips lah. Tapi kalau untuk uptrend pula saya akan tengok resistance. Kalau ada resistance yang berjaya ditembusi dan kemudian histogram pula duduk dekat atas kita punya signal line dan saya tak akan ragu-ragu lagi untuk masuk buy pada mana-mana market yang saya pilih tu lah. Right? Kemudian
Yang terakhir adalah bearish divergence. Alright, bearish divergence. Bearish divergence ni sangat-sangat jarang ditemui, tapi apabila kita berjaya temukan, kita tak nak cerita bearish divergence, kita cerita pasal divergence sahaja. Dia boleh jadi bullish divergence dan juga bearish divergence. Cuma dalam contoh yang saya berikan ini, pertamanya adalah bearish divergence dulu. Alright. Bearish divergence ini adalah macam mana? Kalau kita tengok dekat sini, candlestick ni dia punya resistance, dia ada high dekat sini. Sekejap saya nak lukis sekejap. Dia ada high dekat sini, nampak? Kemudian dia ada higher high. Faham? Boleh nampak Sini ada high, sini ada higher high. Maaf tulisan pakai mouse. High, higher high. Okay? Boleh nampak Dia buat high, kemudian dia buat high lagi tinggi. So kita panggil dia higher high lah. Right? Tapi dekat kita punya MACD, dia punya histogram berlawanan dengan apa yang terbentuk dekat dalam chart. Dekat sini dia buat high. Allahu Akbar. Dekat sini dia buat lower high. Nampak tak beza dia? Right? Nampak tak beza dia? Dia melakukan opposite ataupun kita panggil dia divergence. Itu kita panggil dia divergence. Dia bertentangan dengan apa yang ditunjukkan dekat chart. Right? Dalam keadaan macam ni, kita boleh lakukan sell bila ada terbentuknya divergence dekat dalam kita punya indikator ataupun dekat MACD tu dia tunjuk ada divergence, maksudnya dia berlawanan dengan kita punya chart. Dekat chart kita ada higher high, tapi dekat kita punya indikator dia ada lower high. Right? Yang itu adalah bearish divergence, kita boleh buat sell dalam keadaan yang sebegitu. Right? So saya padam? Right? Next kita nak tengok apa? Bullish pula. Bullish divergence. Sama macam bearish divergence tadi. Right? Bearish divergence kita ada high dengan higher high. Right? Dekat sini kita ada low, kita ada lower low. Betul? Right? Kat sini ada low dan sini ada lower low. Right? Tapi dekat kita punya histogram MACD, dia ada low, dia ada higher low. Dia menghasilkan divergence. Opposite ataupun bertentangan dengan apa yang ditunjukkan pada chart. Dan bila ini terhasil dekat MACD kita punya indikator MACD kita, itu menunjukkan keadaan bahawa kita boleh cari dah entry untuk kita buy. Alright? So, ada beberapa benda yang mungkin kita boleh gabungkan, sama ada menggunakan teknik breakout, candlestick patterns, support, resistance dan sebagainya. Anda boleh combine untuk jadikan tambahan kepada confirmation untuk divergent. Alright? Tapi selalunya bila ada keluar macam ni, memang ketepatan dia sangat tinggi. Alright? So anda boleh gunakan bullish dan bearish divergence ini untuk trade di dalam forex punya market. Alright? Alright, so terima kasih kepada anda semua yang menyertai saya pada kelas kali ini, sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.